masa depan generasi baru kita, masa depan generasi baru kita ni. Dan kita mesti fikir bersama lah. Saya jemput Datuk Jamal untuk sesi pertama ni sebab saya kenal beliau. Itu dah senang untuk jemput beliau sebab beliau ni walaupun sibuk tapi masih beri ruang kepada saya untuk temu ramah dan berbincang dengan beliau lah. Itu yang sebab saya mulakan dengan beliau tu. Dan juga kerana pengalaman Datuk Jamal ni dalam bidang perniagaan dan juga dalam membantu graduan dan juga pelajar lah sepanjang karier beliau ni. Okey, jadi saya tak mau nak cakap panjang. Nanti cakap macam tak habis. Jadi lebih baik saya minta Datuk Jamal terang sebut sedikit lah. Saya ingat latar belakang Datuk Jamal. Tapi saya lalukan semua yang hadir hari ni lah. Semua yang hadir. Dan kita akan minta Datuk Jamal untuk cerita sebut sedikit latar belakang Datuk Jamal dari segi pendidikan, perniagaan. Bermula 1993 ni. 1993 bermula perniagaan dan tentu adanya keadaan di mana perniagaan beliau melalui kemelesetan sebab tahun 1997 tu dah meleset dah, ada fasa kemelesetan itu. Tapi beliau berkembang sampailah hari ini ada 17 syarikat. Kita nak satu syarikat pun tak larat dah. Ni 17 syarikat masih boleh senyum lagi. Jadi saya serahkan pada beliau untuk terangkan lebih lanjut tentang pengalaman latar belakang beliau sehinggalah hari ini sebelum kita bincang lebih teliti lagi lah dalam aspek-aspek dan tajuk yang kita nak bincangkan hari ini. Tafadhal Datuk Jamal, silakan. Okay. Terima kasih Dr. Syed. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang hadir yang bersama-sama untuk kita kongsilah pada hari cuti ni kan. Saya pun apa yang saya ada sikit sebanyak yang saya ada saya dapat kongsikan, sharing lah, lebih pada sharing untuk kita sama-sama dapat mencari jalan bagaimana kita dapat membantu negara kita, dapat membantu orang muda kita untuk kita sama-sama membangunkan negara ni lah. Alhamdulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sikit tentang saya lah, maknanya kalau nak tanya tentang saya dulu balik daripada Amerika kerja dengan UKM sebagai pensyarah, buat master kemudian balik lepas 5 tahun bekerja dengan UKM saya terlibat dalam bisnes pada 1993. 93 tu mula bisnes, 97 semua orang tahulah kegawatan berlaku. Saya rasa ada ramai lagi yang di sini, Pak Ramlan pun saya ingat lebih lama daripada saya buat bisnes tu. Dia lagi otai tu. Jadi saya baru 27 tahun lah kata buat bisnes kan. Jadi masih kira baru juga lagi lah. Dan banyak lagi yang nak belajar. Jadi 97 sebenarnya banyaklah saya learn sampai saya alhamdulillah manage to write a book lah kan. Manage to write a book tentang pengalaman macam mana saya bangun balik. Saya selalu bayangkan 97 tu macam saya naik basikal ataupun naik motor laju-laju, tak sedar gawang ada depan. Jadi jalan-jalan masuk gaung. Jadi kerana memang benda tu berlaku secara tak sedar pun. Jadi indication lebih lagi kepada orang yang baru buat bisnes macam saya ni ketika itu, memang tak nampak sangat indicationnya. Tapi kita grow very fast ketika itu. Masa tu kita panggil diri kita ni, kita macam the young Turks, semangat muda kan. Macam-macam, semua benda nak buat. So berlakulah jadi 97. Sebenarnya itulah pembelajaran yang paling besar bagi diri saya. Yang naik balik. Saya ingat 2010 baru stable balik. 2010 baru stable balik. Dan sampailah kepada sekarang, alhamdulillah. Itu lebih kurang sikit Dr. Syed, sedikit pengalaman saya dah Dr. Syed. Tak banyak, tapi dalam pada tu manage jugalah buat bisnes sikit di Indonesia. Pak Ramlan lagi lama.
Saya di Indonesia daripada 2004. 2004 ketika itu mencari peluang bisnes di Indonesia. Kemudian di Thailand pada 2016 saya mulakan sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya nak beri peluang untuk Datuk cakap atas belakang ni, memang saya rasa tak habis nak 3-4 hari bincang pasal apa ni latar belakang. Banyak. Saya rasa sampai 17 syarikat ni saya rasa kagum lah. Mungkin dengan izin Allah Ta'ala ni. Sebab kita satu syarikat pun rasa macam dah pening. Kan? Itu 17 syarikat beratus kaki tangan. Saya ingat, kalau saya ingat dah tak jumpa lah apa ni anda semua di sini. Tak larat dah. Kan? Cuma saya nak sentuh sikit Datuk cakap pasal buku ni. Saya dah lihat buku Datuk. Tajuk dia saya nak menangis. Tajuknya. Dia kata hanya RM5 dalam akaun. Kita 1,000 dah tak larat, dah 1,000 dah kelang kabut dah. Macam Datuk sentuh sikit pasal kenapa tajuk buku tu RM5, hanya RM5 dalam akaun. Itu nak tanya. Okey. Dia ni bila saya mengatasi kegawatan tu, banyak pemikiran-pemikiran yang saya bina yang saya rasa perlu ada pada diri saya develop dalam diri saya. Pemikiran ni penting untuk kita bangunkan kembali syarikat saya pada ketika itu, dan semua pemikiran-pemikiran ni saya gunakan dalam nak membangunkan balik keadaan yang masa tu memang gawat tu. Tak boleh cakap lah kalau nak cerita gawat tu satu hari je lah kan. Bagaimana saya menghadapinya kan. Saya semua orang lain pun menghadapi masalah juga ketika itu. Jadi lepas itu saya kumpulkan balik semua pengalaman-pengalaman ini, pemikiran-pemikiran ini, saya susun balik. Kalau tengok buku ni dia panggil ada 8 pemikiran. Jadi saya tulis Bosson FC, BOSSON FC supaya senang orang ingat. Tapi saya minta anak-anak saya untuk buat sebab saya nak dia orang belajar kan. Jadi bila dia baca, dia kata obit sangat tajuk ni kata. Tajuk saya kalau dalam buku saya ni buku saya, tajuk yang dalam tu perkongsian 8 pemikiran dan budaya niaga dalam 80 kisah dan cerita. Mana saya menggunakan 80 kisah dan cerita untuk menerangkan 8 pemikiran yang mesti ada. Tapi bila anak-anak tengok ceritanya, tajuk tak menarik. Dia baca tu ada satu tajuk, memang duit saya tinggal RM5. jadi dia kata ini tajuk yang bagus, dia kata. Itu bukan tajuk saya, itu tajuk orang muda. Orang muda akaun pernah berbaki RM5. Itulah timbulnya akaun berbaki RM5 tu. Sebenarnya betul lah, duit tinggal RM5 dalam akaun. Betul lah? Betul. Allah. Dalam akaun MyBank saya tinggal RM5 ketika itu. Lepas pada tu dalam masa 2 minggu tu alhamdulillah saya dapat jual insurans saya. Let go insurans, dapat duit sikit insurans. Untuk hidup. Dan meneruskan kehidupan. So jadi basically itu sebab tajuk, tapi yang core-nya sebenarnya 8 pemikiran tu. Okay. Yang core-nya 8 pemikiran. Actually yang sangat bagi saya selalu tekankan ni penting. Kerana saya gunakan betul-betul benda ni 8 pemikiran. Jadi 8 pemikiran ni saya buat kisah bagaimana nak faham 8 pemikiran ni dalam tajuk Bosson FC tu kan. Mungkin saya reka sikit ya, Doktor. Maknanya kalau B yang pertama tu saya ringkaskan sebagai BBS. Benefit, Best and Sincere. Yang mana pemikiran yang harus pada kita ialah dalam kita buat bisnes ni, purpose of doing business is not profit, tapi is benefit. To benefit others, to benefit orang yang deal dengan kita, to benefit the workers. Tapi profit is a must. Profit itu wajib, mesti. Tapi tujuan kita adalah untuk bagi benefit kepada orang. So dalam kita nak buat the benefit ni tu, kita kena buat the best. Kita buat yang terbaik untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan kemudian kita lakukan tu dengan sincere, ikhlas kerana Allah, maka
semua perbuatan kita dalam usaha niaga itu menjadi ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab asas yang pertama benefit, khairukum anfa'u linnas kan, yang terbaik ialah orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. Dan doing the best pun ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innallaha yuhibbu rajula idza amila amalan falyutqin. Allah suka seorang melakukan sesuatu, dia buat yang terbaik, the best. Dan sincere tu, ikhlas tu, kita dah tahulah. Itu asas kepada setiap buat bisnes. Jadi saya buat satu konsep, saya panggil benefit circle. Jadi setiap orang perkara yang kita buat satu bisnes, kita kena jawab soalan-soalan dalam benefit circle ni. Pertama, siapa yang dapat manfaat? Golongan mana yang dapat manfaat? Yang kedua, apa manfaat yang dia dapat? Yang ketiga, bagaimana kita nak pastikan dia dapat manfaat? Ataupun dia tahu dia dapat manfaat? Kan? Yang keempat, apa yang terjadi kepada mereka menyebabkan kita ni merasa happy? Yang kelima, bagaimana 1, 2, 3, 4 ni dapat membantu bisnes kita. So jadi bagus kalau kita buat macam tu. Jadi bukan kita saja, kita suruh maknanya the team kita buat. Dalam satu syarikat dia buat, okey, siapa dapat manfaat, macam mana, apa manfaat yang mereka dapat, macam mana nak pastikan mereka dapat manfaat. So all these soalan-soalan ni elok dibuat dalam bentuk macam apa panggil itu, group punya discussion, dan buat dalam bentuk bulatan. Letak dekat dinding apa panggil itu, apa ni, office kita kan, supaya mereka tahu. Jadi itu penting kita develop. Itu baru yang B tu lah. Yang O tu objektif, S itu sistem, apa ni, sales and cost thinking. S satu lagi apa panggil itu adalah systematic thinking. O adalah one, never depend on one except for Allah. Kan, antara kesilapan orang kita banyak depend on kerajaan sahaja. Kan, kita tak go for private sector. And to niche. Kita dalam bisnes mesti ada niche. And F itu adalah face. Apa masalah jangan lari. We must face. Dalam kita face masalah tu, kita kena fokus. Kan, kita kena fokus tapi kita flexible. Dan kita kena fast dalam buat decision kita dalam nak settlekan masalah tu. And C is creative. So di semua ni memang saya guna. Ada dalam buku itu satu hari lah untuk. So next time kita akan panggil Datuk. Banyak orang minta tapi saya tak sempat masa nak cerita. Jadi mereka datang next sesi kita akan minta Datuk untuk kandungan buku tu. Okey Datuk. Boleh baca tak? Datuk punya suara mungkin boleh kuat sikit Datuk. Okey. Dengar tak? Okey, good. Okey Datuk, saya nak beritahu satu benda ni. Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali yang merupakan pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, dia kata keadaan ekonomi hari ini yang melanda Malaysia merupakan di antara yang terburuk dibandingkan dengan kemelesetan tahun 90-an, tahun 2000 sampai sekarang ni. Yang sekarang ni lebih teruk daripada keadaan ekonomi sebelum ini. Kenapa? Datuk on the ground, Datuk buat perniagaan, betul atau tidak, dan mengapa begitu? Mengapa keadaan lebih teruk bandingkan yang lain? Okey. Kalau kita lihat 97 tu, dia berlaku secara drastik oleh sebab kewangan dan juga stock market collapse. Dia berlaku secara collapse, kemudian hilang confidence orang, bank pun tarik funding. Berlaku kekecohan sementara. Cuma pada ketika itu the real business sebenarnya tak affected sangat. The real business yang banyak affected ialah corporate business. Orang yang main stock market, orang yang main corporate, itu yang memang sangat-sangat affected. Orang yang buat real business, ya ada efek, tapi tidaklah seburuk sekarang. Sekarang ni apa yang berlaku ialah the real business is affected. The real business itu terkesan sebenarnya terbalik. Stock market kita nampak okey kan? Stock market nampak okey, tapi kita tahu semuanya itu basically diampung oleh kalau bank negara, kalau di Amerika quite clear lah, dia print money dan dia ampung benda tu.
dan juga apa ni tapi yang the real business itu memang sangat-sangat affected. Even sebelum COVID lagi pun dah affected. Selepas COVID memang sangat affected, dan kalau kita tengok 97 itu dia berlaku di ASEAN saja. Kita saja. Di Amerika ketika itu tidak sangat, di Eropah tak teruk. Sekarang ni dia berlaku di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak terkesan dengan ini, dan dia berlaku kepada real business. So itu yang menjadi, saya rasa sebenarnya saya agak bimbang, takut stock market crash. Sebab dalam keadaan real business tak boleh nak top up, kalau stock market crash, saya tak boleh nak bayangkan apa yang akan berlaku. So mungkin ada baiknya keyakinan tu ditampung supaya tidak berlaku crash. Tapi the real business tu memang affected. Itu yang nak recover balik itu dia akan mengambil masa, dan cuma dalam keadaan sekarang kita ada online, kita ada benda-benda macam tu yang memungkinkan kita untuk bangun kembali, insya-Allah. Itu pandangan saya lah. Pandangan orang on the ground je lah, bukan ahli ekonomi. Doktor ahli ekonomi. Dia on the ground tu penting tu. Kita ni lihat dari segi makro kan, peringkat menyeluruh. Rasa begitulah, tapi yang dalam, yang bawah ni akan nampak secara detail apa yang berlaku sebab dia rasai sendiri. Kan, kaki tangan dia sendiri rasa bisnes tak berjalan, sales menurun, dia rasa. Kan? So kita tengok dari segi makro saja. Bersama kita kalau, Salina. Kalau doktor je sekali, kalau doktor tengok macam tourism kan, hotel. Tourism, ya. Kalau tak boleh merentas daerah, memang sangat-sangat affected. Betul. Tak ada orang di Port Dickson tu yang nak duduk hotel di Port Dickson kan. Orang lain yang pergi. Dan saya dapati ada banyak hotel yang sedang dijual, yang nak dijual. Ya. Jadi itu tanda-tanda bahawa industri perhotelan ni agak teruk lah, terkesan daripada ekonomi ini, keadaan hari ini. Dan bersama saya ni Salina, syarikat ataupun anak syarikat kumpulan Unity Asia ni, sebuah syarikat nama Unity Farm, tapi saya akan sebut bincang dengan Puan Salina selepas ini, tapi saya ada nak sentuh sikit lagi, nak bincang dengan Datuk ni. Lepas tu kita pergi kepada Puan Salina, program-program yang dibuat untuk membantu usahawan ni. Jadi Datuk yalah, kita pun dah tahu, tadi Datuk dah sebut pandemik, kesan pandemik ini COVID-19 memberi kesan buruk kepada pekerjaan, pengangguran. Ada seorang saya jumpa, dia kata, doktor saya dah pergi interview 30 kali. 30 kali interview. Jadi sampai dah give up. Saya kata jangan give up, insya-Allah ada peluang lagi. 30 kali doktor, saya kata saya pergi 30 kali. Apa lagi yang ada di depan saya ni? Gelap, dia kata. Jadi berdasarkan ini Datuk, dengan dengan kehilangan pekerjaan, pengangguran, kita ni ada yang tak terasa sebab tak kena. Yang tak kena tak rasalah. Tapi yang kena tu dia rasa jiwa dia tertekan, dia emosi, psikologinya, dengan perasaan, dengan duit tak ada. Datuk RM5 kan dalam akaun. Sekarang tu dalam akaun dah tak ada duit dah. Jadi benda tu dah agak serius, dan cuma saya rasa bahawa tentu ada, dalam bahasa ini kata light at the end of the tunnel. Bahasa Melayunya cahaya di hujung terowong. Kan, mesti ada cahaya di situ. Jadi apa Datuk punya pandangan dan peranan Datuk dan Unity Asia ni daripada awal sampai hari ini, dengan keadaan ini lebih teruk lagi, membantu usahawan dan secara umum dulu, apa yang boleh kita buat, strategi yang boleh Datuk dan kumpulan Datuk buat untuk membantu usahawan negara duan ni dalam konteks pengangguran dan sebagainya? Adakah di sana peluang-peluang yang boleh kita lakukan untuk membantu lebih ramai graduan dan pelajar kita supaya mereka dapat hadapi masalah ini dengan lebih baik dan lebih tenang lah. Itu. InsyaAllah. Dalam keadaan sekarang, kalau kita boleh ketenangan tu, Masya Allah lah. Jadi itu bukan sekali mudah. So, satu perkara yang Allah ajar kita, walaupun keadaan susah, Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri. Itu keyakinan yang perlu ada pada kita. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuk dia. Dan man yatawakkal 'ala Allah maknanya berusaha dan bertawakal pada Allah, pada Allah, insya-Allah ada jalan. Itu satu benda asas lah. Cakap mudah, cara orang kata. Tapi memanglah nak lakukannya susah. Tapi kalau semua benda di dunia ni mudah, jadi mudahlah hidup kan di dunia ni kan. Tapi memang di dunia ni tidak ada yang mudah. Cuma kita harus menerimanya apa yang berlaku ini pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena face it, kan? Itu yang saya kata yang Boston FC one of it, faced. We must face it. Kita kena hadapi benda ini. Dan kita hadapi benda ini, kita kena fokus. Apa yang kita nak buat? Kita kena fokus, kita kena fleksibel dalam keadaan kita. Dan kita kena juga fast dalam kita buat decision apa yang kita nak buat. Kalau kita tengok definisi entrepreneurship kan, kalau biasalah orang guna entrepreneurship ni, entrepreneur ni orang yang melakukan usaha, mengambil risiko kan, mengambil risiko untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat sesuatu. Itu secara ringkas kalau maksud apa panggil itu entrepreneur. Orang yang mengambil sesuatu dan mengambil risiko dengannya untuk mendapatkan profit. Saya selalu cerita bahawa kalau kita dalam usahawan ni, apa yang penting saya tengok kita perlu mempunyai keupayaan dan keberanian dalam 3 perkara. Satu, keupayaan dan keberanian dalam memahami situasi yang kita berada. Kita kena faham, kita berada dalam keadaan macam mana, apa masalah yang kita hadapi, apa peluang yang ada di sini. Itu satu. We have to understand. Yang kedua, kita mempunyai keupayaan dan keberanian untuk merubah diri kita supaya kita boleh sesuai dengan keadaan sekarang. Kita kena ada kemampuan ataupun kemahuan untuk belajar ilmu, menambah kemahiran, kan, membina networking. Apa-apa kita kena buat supaya kita dapat melakukan sesuatu dalam suasana yang sekarang. Suasana sekarang ni berbeza dengan suasana yang kita dulu. Dan yang ketiga, kita mesti punya keupayaan dan keberanian untuk mencuba dan berani gagal. Berani gagal. Saya banyak gagal, Dr. Syed, bukan apa ni berjaya semua. Tapi kita kena berani gagal. Takut gagal. Sekali gagal dah takut, dah tak mau dah. Dah rasa memang frust, menonggeng kata kan. Jadi macam mana tu Datuk nak hadapi tu? Memang teruklah. Sekali gagal. Gagal tu memang suatu yang biasa untuk orang lalui untuk mencapai kejayaan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Itu simple. Datuk, kan? Datuk. Jack Ma pun gagal. Failure is to be failure is to be success. Yes, betul. Maknanya dengan kegagalan itulah yang akan membawa kita kepada, macam Puan Hasliah bercakap je, membawa kepada kejayaan. Itu penting. Dan jangan kita takut untuk gagal tadi lah. Maknanya gagal tu penting. Dan juga kita perlu kreatif lah juga. Contohnya, saya ambil simple. Sekarang ni budak-budak ramai buat Grab food. Kan? Ya, ataupun Food Panda. Ya. Baru ni saya jumpa satu orang, dia datang bincang-bincang dengan dia yang buat Grab. Saya bagi idea, dia pun ada idea juga. Dia kata, you sekarang ni bawa Grab, you hanya dapat apa ni, untung lah. Maksudnya dia bayar penghantaran. Kata, apa kata you cari jalan, you dah ada network ni, you ada network orang yang ada produk, you ada network market. Kan? Orang Grab ni, orang Food Panda, dia dah ada market, dia dah kenal orang. Dan dia dah kenal produk. Apa kata you go and negotiate dengan product owner, kan? Mungkin bukan yang besar-besar lah, bukan macam McDonald, even macam makcik-makcik yang jual produk yang tak reti nak jual online.
You all pergi bantu makcik-makcik ni, jadi you dapat margin yang lebih, kan? So jadi instead of you hanya dapat penghantaran tu saja, you dapat extra. So you tapi you kena belajar lah tentang produk tu. So you must take your time to learn about the product yang you jual tu. So you boleh marketkan produk tu, ada dapat tambahan extra, penghantaran pun dapat. Silap-silap kalau you market tu dah besar, silap-silap you boleh membesarkan lagi. Bincang lagi dengan makcik ni yang buat tu, macam mana nak membesarkan kalau you dah ada market yang cukup. So jadi maknanya dia kena kreatif, dia kena berusaha. Macam makcik jual produk, dia mungkin tak payah beli kalau dah kenal ke, kan. Dia temukan dengan pembeli pembeli saja. So itu antara yang saya rasa perlu pelajar-pelajar ni fikirkan, atau graduan-graduan ni fikirkan, bukan hanya untuk mencari bekerja, kan. Zaman sekarang the thinking is macam mana kita boleh mencari income bukan hanya daripada satu. Itu pemikiran one tu penting tu. Never depend on one. Kan, kita suka sangat depend on. Kalau dulu kita depend on kerajaan, sekarang ni kita juga depend on mungkin satu produk saja ke, ataupun satu cara income saja. Mungkin kita cari jalan lain untuk kita hello. Oh, bising. Hai. Yang ada buka ada boleh okey, boleh proceed. Okey. Jadi macam okey, itu contoh saya bagikan lah. Macam kita sendiri di Asia, kita open. Macam contohnya nanti Salina akan cerita, kita ada juga contohnya dalam Unity Farm, yang mana sesiapa yang berminat untuk buat farming, pelajar-pelajar, kita boleh bantu. In fact, kita mendapat menjadi part of the government KPT punya untuk train student-student ni, dan kita dah bincang kalau Negeri Sembilan dengan Yayasan Negeri Sembilan untuk mereka bantu usahawan-usahawan ni cari tanah dan ada modal sikit, dan kita boleh bantu mereka untuk membina perniagaan fertigasi. Dan juga kita boleh kerjasama dalam bidang brick juga. Kita ada buat brick, pembinaan brick. Jadi dengan Unity Asia sendiri mungkin kita boleh bidang yang kita ada yang kita boleh bina. Tetapi yang penting tadi adalah pemikiran yang ada pada graduan kita tu. In fact, saya nampak graduan kita sekarang ni mungkin lebih berbeza, lebih bagus saya rasa, sebab dia dah terpaksa. And they have to face it, they have to do it. Maknanya biasanya macam itulah, bila orang tak ada choice, they really can make it, kan. So saya yakin mungkin ini kalau kita usahawan-usahawan kita atau graduan-graduan kita mempunyai minda yang bagus, I think they will become much better than us. Betul. Okey, terima kasih Datuk. Saya setuju dengan Datuk sebab berdasarkan apa yang saya baca, banyak syarikat yang besar hari ini di dunia lahir daripada recession. Ketika ekonomi meleset, mereka berhadapan dengan kewangan yang agak sempit, yang agak teruk, mereka fikir lebih kreatif. Sebab dalam keadaan okey, keadaan stable, orang semua okey lah, kita boleh dapat duit, gaji okey, kan. Tapi bila keadaan tersepit, masa itulah mereka start menggunakan akal ni, macam mana nak maju, macam nak dapat duit, macam nak dapat income, kan. Jadi keluar produk-produk yang baru, dan saya tengok ramai juga yang saya kenal dah mula buat bisnes yang saya tak pernah jangka. Dan sebab mereka terpaksa, dan akhirnya mereka dah start buat online, bertambah income sebulan 1,000, okey dah tu. Lepas tu naik sikit 2,000, 3,000, tapi maknanya mereka dah mula menggunakan fikiran akal mereka ni lebih kreatif untuk buat sesuatu yang mereka tak pernah bayangkan sebelum ini. Mereka sendiri tak pernah fikir, aku tak pernah fikir boleh buat ni, kan. Jadi ini satu benda yang saya rasa kalau kita mula start macam ni, dan yakin insya-Allah dengan kerjasama dengan syarikat Datuk ni, graduan kita, pelajar kita akan lebih ke depan, dan mungkin lebih baik pencapaian mereka dibandingkan dengan sebelum ini, dan mungkin boleh pergi global selepas ini. Dan saya yakin sebab banyak juga di kalangan graduan sebelum ini yang telah pergi global bisnes mereka dan sebagainya. Okey Datuk, saya berhenti ke Datuk dulu, saya nak pergi ke Salina. Ya.
Mungkin saya tambah sikit tu. Boleh. Sikit je. Ya. Saya nak bagi satu contoh baru ni. Saya agak tersentuh hati saya lah. Pertama, kan kita ada resort. Kita ada resort tapi resort kita sangat affected. Very badly affected because of the MCO. Tapi Alhamdulillah tim saya dia come up with idea lain. Dia buat ada makanan yang bagus yang yang orang suka, itu sambal bilis berapi tu kan. Yang mana menggunakan cili daripada pelajar College Unity yang tanam tu, dan dia buat sambal dan dia jual. For the past few months, Alhamdulillah makin meningkat. Cuma semalam saya dimaklumkan ada satu cerita bahawa seorang seorang tu daripada Melaka, dia berhentikan kerja oleh company Korea dan tak ada kerja, ada anak semua tu, dan dia kita dengan sambal berapi tu dapat berdua, dia banyak jual. So kita dapat commission. Jadi subhanallah, jadi kita pun basically nak survive juga. Tapi dalam survive nak dapat bayar gaji, tetapi dalam at the same time kita dapat membantu. Betul. Insan-insan ini yang dibuang kerja untuk mendapat pendapatan. So jadi saya rasa jangan kita putus asa, jangan kita lemah. Jangan kita cepat mengalah lah. InsyaAllah. Wa man yattaqillah tu yaj'al lahu makhraja, insyaAllah. Betul. Saya setuju Datuk. Saya pun sebenarnya ada salah satu hubungi saya jual sambal ikan bilis ni. Saya tak makan sebab saya ni tak makan pedas. Tapi saya beri kepada menantu saya dan isteri dan anak saya. Habis. Saya ingat dia orang kata hari makan sambal. Jadi saya nampak potensi tu bagus, dan saya rasa orang yang Datuk Malaysia tu Melaka tu memang tak rugilah dia ambil produk ini dan mungkin produk-produk lain kan. Yang ni untuk maju ke depan, dan walaupun margin dia ada, tapi bila dah banyak, volume dia tinggi, masa tentu dia akan dapat income dari situ berbanding dengan sebelum ini kan. Okey, Salina. Terima kasih Datuk Salina. Okey. Saya tahu mengapa Datuk minta Salina hadir. Saya tahu. Sebab syarikat Datuk ada 17 company. 17. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kan? 17 syarikat daripada pendidikan, latihan, kepada apa lagi break kan, consultancy dan sebagainya. Saya pun tak ingat dah, banyak tu, dan dari segi construction, termasuk buat saya ingat buat kondo ke buat apartmen di Indonesia dah jual semua kan, dah selesai tu. Kemudian sekarang ni di ASEAN Mall tengah buat supermarket, dah siap pun. Jadi kita rasa macam macam mana kita yang benda kecil pun tak boleh buat, Datuk ni benda besar. Dia sampai ke tahap tu masih boleh senyum lagi. Saya rasa ini satu contoh yang saya sini dapat daripada Datuk lah. Senyum dalam keadaan gusar. Mungkin juga. Dalam keadaan gusar-gusar tu kita boleh senyum lagi. Tapi berjalan. Okey, Salina live dengan meeting. Salina, dia tengah mungkin line dia. Salina? Salina. Mana lagi Salina ni? Ke tadi dia keluar masuk balik, mungkin dia punya line lah. Tak apa. Datuk sementara tu. Okey, dah masuk dah. Salina. Ya, Doktor. Assalamualaikum. Ingat Salina mengajuk. Bukan. Line tak berapa okey. Doktor cakap pun tersekat-sekat. Saya ingat mungkin saya lambat. Beritahu Salina tu lari. Mengajuk. Okey, saya tahu daripada 17 syarikat ni, Farm ni adalah di antara syarikat yang baru, betul Datuk Betul. Syarikat yang baru. Dan saya tahu juga sebelum ini ada buat program-program untuk pelajar menanam pelbagai tanaman di tanah yang luas di PD tu. Dan saya lihat sendiri para pelajar tu menanam, belajar jadi usahawan, walaupun mereka bidang lain, bidang bisnes, bidang lain-lain lah. Bidang teknologi, bidang lain, tapi mereka diasuh untuk menanam cili. Macam-macam lagi lah, jagung sebagainya. Jadi Unity Farm ni ada antara syarikat baru yang ditubuhkan oleh kumpulan Datuk. Saya Dr. Salina merupakan pengurus operasi Unity Farm. Okey. Apa sebenarnya tujuan Unity Farm ni? Takkan tanam saja. Kan?
tanam saja. Apakah tujuannya sebenarnya? Adakah untuk bantu usahawan, bantu graduan dan sebagainya? Boleh saya sebut sikit tentang tujuan ditubuhkan Unity Farm ni? Boleh? Oh, line Salina ni nak kena ni. Salina? Okay, boleh. Jelas tak suara saya? Sebabnya Boleh. saya takut internet tak berapa okey. Ha. Okey, sebenarnya tujuan utama Unity Farm ni ditubuhkan bila kita College Unity cuba untuk sebenarnya melalui koperasi College Unity lah, kita cuba untuk explore bidang pertanian. Dan kita buat satu projek yang fertigasi betul-betul di dalam kawasan College Unity. Okey, then waktu tu kita tanam cili api. Okey, tuan-tuan tahulah cili api ni kalau nak petik satu pokok pun kita dah ambil masa sejam, 2 jam. Sebab dia kecil-kecil, untuk dapat sekilo pun memang lama. So, apa yang tercetusnya daripada projek tersebut adalah kita bagi upah pada pelajar. Kita bagi upah pada pelajar untuk memetik, untuk menanam, dan tercetuslah satu modul fertigasi di mana kita ajar pelajar-pelajar ni macam mana cara untuk buat pertanian melalui sistem fertigasi. Fertigasi ni satu sistem lah. Maksudnya kita tak perlu siram pokok tu secara manual, dia akan dijalankan secara automatik. Kita dedahkan pelajar-pelajar di mana pertanian ni tak susah. Kita tak perlu pakai tak cantik. Kadang-kadang pelajar-pelajar cantik-cantik pergi ke kebun, bermakeup, bergincu-gincu. Tapi tak ada masalah sebab dia tak kotor. Dia adalah satu sistem di mana pelajar akan sentiasa bersih sahaja. Kalau tengok tu, kita ada alas dia di mana pokok-pokok ditanam di dalam polybag. Kita buka peluang pekerjaan-pekerjaan ni pada pelajar. Kita tengok tu pelajar-pelajar tengah pasang sistem pipe dia. Kita ajar pelajar macam mana sistem fertigasi ni sebenarnya supaya timbul minat terhadap pertanian. Sebabnya kita tahu pertanian ni apa sahaja keadaan ekonomi, keadaan PKP, pertanian sentiasa boleh berjalan dengan baik. Betul. Macam sekarang kebanyakan company terjejas, tapi alhamdulillah Unity Farm boleh berjalan dan beroperasi dengan baik. Sebabnya kita membekalkan makanan. Waktu darurat pun saya rasa memang perniagaan pertanian memang boleh sentiasa berjalan. Okey. Daripada situ kita tubuhkan satu syarikat bernama Unity Farm Sendirian Berhad. So Unity Farm Sendirian Berhad ni kita jalankan projek pertanian dan kita buka satu lagi ladang yang berhampiran juga dengan College Unity. Sebabnya ladang tu memang tanah tu adalah dimiliki oleh Unity Asia Group, di mana bila kita ada tanah yang lebih luas maka kita boleh buka peluang kepada lebih ramai pelajar. Tadi kita punya fertigasi tadi kecil, tak sampai 1 ekar pun. Jadi pelajar-pelajar kata berapa ramai je ni boleh kerja dekat situ. Jadi kita buka ladang. Ladang yang lebih kurang 20. Oh, line Salina. Tengah peak nak dengar ni dia. Pelajar-pelajar berasa seronok. Sebab mereka berpeluang untuk bekerja, mereka berpeluang untuk menjual hasil tanaman, mereka berpeluang untuk belajar cara untuk bertanam. Dapat upah Zaina? Upah dapat tak? Zaina punya line nak kena tak apa clear. Modul tanaman, jadi mereka dapat guide daripada situ. Dan juga kita beri peluang pada mereka untuk memberikan pendapat. Macam dalam sistem fertigasi tu kita implement apa yang biasa orang buat. Tapi pelajar-pelajar ni dia bagi cadangan pula. Okey puan, kalau kita buat macam ni, lagi cepat kerja akan dijalankan. Jadi saya impress lah dekat situ sebab dia dah mula ada yakin diri, dia mula ada minat.
Salina dapat upah. So itulah yang kita harapkan daripada pelajar-pelajar yang join. Bukan sahaja untuk dia dapat pendapatan sampingan, tetapi kita nak dia lebih berdikari, dia lebih mempunyai yakin diri. Salina. Itulah doktor, kita punya peranan Unity Farm dalam kita membentuk minat pelajar dalam usahawan tani lah. Okey, Salina. Walaupun sebenarnya dalam College Unity ni tiada tiada kursus pertanian pun. Tapi kita pupuk minat mereka, add on value mereka. Maksudnya kalau lepas diorang habis belajar di College Unity, kalau diorang masih tidak dapat bekerja regarding PKP or whatever, diorang masih boleh bercucuk tanam. Kalau dekat kampung dia ada tanah, dia boleh buat sistem irigasi dekat hampiran rumah dia. Oh, Masya Allah. Sesuatu ilmu baru untuk mereka survive lah. Ya, Salina. Boleh dengar je? Itu memang kita punya satu matlamat lah supaya kita dapat ringankan beban penjaga-penjaga ibu bapa ni. So kita memang sediakan pekerjaan tu supaya kita dapat beri pendapatan sampingan kepada pelajar-pelajar. Ya, okey. So mereka dapat Ada upah lah tu So Razaid. pelajar yang join memang diorang akan dapat some portion yang kita berilah upah wang saku pada mereka. Kalau ada saya nak buat part time. Ya, Okey, Salina. Satu soalan. itulah saya risau juga kalau orang tak dengar. Dengar. Salina dengar tak saya? Dengar tak? Tak apa. Datuk, sementara Salina nak betulkan line Datuk, saya lihat macam okey kan? Bagus, nampak semua dah okey. Nampak cantik kan? Sebelum saya, sebab saya pun dah lama tak pergi tengok tanaman ciri, tanaman lain. Bukan senang, betul tak Datuk? Saya dapati bahawa dan saya dengar sebelum ini banyak masalah. Betul tak Datuk? Betul. Untuk tanam cili ni dengan rosaknya cili sebagainya. Tapi akhirnya sampai tahap ini. Jadi mungkin Datuk tentang cabaran buat tanam cili dan sebagainya. Okey, Doktor, pertamanya saya nak beritahu yang definisi keusahawanan saya tadi tu, entrepreneurship adalah keupayaan dan keberanian untuk belajar benda baru. Ya. Untuk mencari ilmu baru, mencari kemahiran baru. Dan juga berani untuk buat kesalahan. Untuk pengetahuan, Salina tu orang akaun. Dia bukan ada pengalaman pertanian pun. Tapi itulah dia punya ciri keusahawanan, dia belajar. Dia learn that one. Sehinggalah Masya Allah, saya rasa dia dah boleh mengajar orang. Jadi itu merupakan ciri-ciri keusahawanan yang perlu ada kepada tim kita. Itu yang kita latih pada pelajar. Walaupun macam Salina kata tadi, kita tak ada diploma pertanian, tak ada. Tetapi kita ajar mereka ilmu pertanian. Ilmu yang tidak ada dalam silibus mereka. Jadi supaya kita nak latih mereka untuk berupaya belajar benda-benda yang lain, benda baru. Jadi itu penting bila mereka keluar, mungkin dia tak guna ilmu pertanian, tetapi dia dah belajar macam mana nak belajar benda baru. Kalau dia perlukan untuk belajar ilmu lain, dia boleh belajar. Dia ada ability to do that. In fact kita ada yang lagi keras pada tu. Bukan pertanian, itu brick. Ilmu buat brick, ada pelajar yang terlibat juga dalam ilmu buat brick. Itu lagi pembinaan, lagi susah daripada pertanian kan. Tapi maknanya itu yang penting. Jadi banyak yang kita dah belajar. Mula kita buat tu kita tak pakai rumah pelindung hujan. Kita buat normal saja, tetapi akhirnya hasil kurang bagus. Kita buat rumah pelindung hujan. Sekarang ni kita belajar, kita punya hasil ramai orang suka kerana dia adalah hasil yang baik, fertigasi dan juga ada teknologi yang kita pakai yang menyebabkan hasil itu lebih baik. Salina, boleh dengar Salina? Boleh dengar? Boleh doktor. Maaflah. Saya pernah dapat information sebelum ni. Pernah tanaman rosak habis, betul tak?
Betul doktor. Pedang kita rosak habis. Baru-baru ni pun kita habis satu ladang kena Allah. kulat sebab hujan. Allah. Tapi So- kita solve dengan satu solution yang menambah baikkan kita punya ladang fertigasi lah. Jadi itu Sesi pentingnya pembelajaran tak ada masalah doktor. pengajaran. Dan itu datangnya dia panggil apa ni? Perseverance. Kan? Perseverance, sabar dan Betul. tapinya dengan tenang lah. Walaupun susah nak tenang tu. Dan belajar. Puan Salina? Ha. Puan Salina? So maknanya Salina ni bahagian counter tapi boleh masuk bidang pertanian. Ni satu benda yang saya ingat kita kena belajar daripada kumpulan syarikat Unity Asia ni. Nothing is impossible, you can become anything. You can become anything if you want it to be. You want to be something, you can become something. Mana you want to be somebody else, you can become you can go into satu bidang walaupun bukan bidang kita dengan melalui pengalaman, pengajaran dan sebagainya. Betul Datuk Betul. Okey Datuk. Okey, tadi secara umum kita sebut tentang peranan kumpulan Unity Asia dan Salina pun dah sebut tadi tentang apa ni peranan Unity Farm. Saya tak mau sentuh lagi, banyak syarikat lain nanti tak habis. Saya ingat pukul esok pagi pun tak habis terangkan tentang setiap syarikat yang Datuk telah bangunkan ini. Cuma saya nak minta tolong Datuk secara terperinci sekali. Tadi umum saja. Sekarang secara terperinci dengan perkembangan teknologi yang pantas. Memang pantas. Dan kita lihat sekarang ni kita boleh berbicara guna Google Meet dan sebagainya. Dan dengan pendidikan yang kita ada dan anak-anak kita, remaja, pelajar, graduan dan sebagainya. Dan perniagaan yang mereka nak ceburi ni, bagaimana kita combinekan teknologi, pendidikan dan juga perniagaan ini untuk mereka maju ke depan. Apa nasihat Datuk dan apakah program yang Datuk nak buat untuk bantu graduan juga usahawan dan juga pelajar kita ni? Okey, dia kalau kita tengok asas untuk seorang menjadi usahawan, pertama dia kena ada sesuatu yang dia boleh jual. Dia kena sama ada kemahiran dia ataupun produk yang dia faham ataupun apa-apa yang dia ada. Sama ada dalam bentuk kemahiran diri dia sendiri yang dia jual ataupun produk yang dia mahir, yang dia tahu ataupun yang dia buat, yang yang boleh dia jual. Itu satu. Sangat penting. Lepas tu antaranya fertigasi tu kita buat tu supaya dia dapat kemahiran. Mungkin dia boleh tanam, tapi kadang-kadang pun bukan boleh tanam saja, dia boleh ajar orang buat fertigasi. Itu juga merupakan produk dia. Okey, dia kena ada produk. Yang kedua, dia kena ada ability untuk market dia punya produk. Okey. Itu banyak orang kita lemah. So tapi dengan adanya online sekarang ni, saya rasa banyak dah berubah. Orang-orang kita dah lebih pandai membuat marketing, dengan especially dengan cara online. Sebab orang kita banyakkan pemalu. Kalau jumpa orang, dia malu nak bercakap. Tapi online ni laju je. Sebab itu kemungkinan, itu satu hikmah jugalah bagi orang-orang Melayu kita ni kan. So itu yang kedua. Yang ketiga, dia kena ada ability untuk record. Dia kena ada ability untuk account, untuk mengetahui bahawa dia ni untung ke, rugi ke, dia buat ni. Itu 3 simple thing yang perlu ada pada usahawan. Dia perlu pertama ada benda yang nak dijual, dia perlu ada upaya untuk marketkan dia punya itu, dan dia perlu tahu bahawa dia berniaga ni untung ke, rugi ke, apa macam mana kan. Banyak kan orang kita dulu dia berniaga je tapi tak tahu untung ke, rugi, duit yang masuk pergi guna tempat lain kan. Itu 3 ilmu yang wajib ada kepada seorang usahawan. Jadi ilmu-ilmu ni kita kena bekalkan kepada usahawan tersebut. Cuma kita bagi lorongan, maknanya cadangan apa yang mereka boleh buat. Tapi sebenarnya pelajar-pelajar ni kalau dia dah dapat ilmu ni, dia lebih kreatif daripada kita sebenarnya. Kita sebenarnya dah ketinggalan zaman. Saya sendiri pun dah ketinggalan zaman berbanding dengan anak-anak muda kita ni.
Cuma bila dia dibekalkan dengan 3 ni, dia boleh membangunkan mereka, dan kita sediakan prasaran. Contohnya macam Unit Asia, kita ada dengan agensi, kita close dengan agensi kan. Jadi macam kita dengan MTDC, kita buka kepada pelajar-pelajar kita untuk buat pitching kan, dapatkan daripada MTDC. Dan sekarang ni kita berjumpa dengan Kerajaan Negeri Sembilan untuk dia support bagi pelajar-pelajar ni untuk yang nak buat bisnes. Dia ada tabung sebenarnya. So kita boleh bawa mereka, itu mungkin mereka tidak punya akses. Itu kita kena bantu. Di mana akses tabung, yang mana in fact saya ada maklumat bincang baru ni dengan Bank Rakyat. Bank Rakyat ada akan keluarkan satu program sampai 5,000 ke 10,000 kalau tak silap saya, Qardu Hasan bagi orang-orang yang nak berniaga. Jadi benda-benda macam ni kita ada akses. Jadi kita boleh buka benda tu kepada pelajar-pelajar, kepada graduan-graduan kita untuk dia mulakan bisnes. Tapi yang 3 tadi tu, dia kena belajar. Dia kena ada benda yang dia boleh jual, dia kena ada benda yang dia kena ada ilmu marketing, dia kena ada sedikit ilmu accounting. Bukan nak buat accounting, tapi dia boleh faham untung rugi dari segi accounting. InsyaAllah dengan itu, I think they can move very fast. Kita sebagai orang lama, bukan tua Dr. saya, orang lama. Sensitif tu, cakap tua tu, sensitif tu. Orang-orang lama ni yang ada sedikit akses, kita bantu mereka dari sudut pendanaan. In fact, kita pun, koperasi kita pun alhamdulillah okey. So kita pun boleh dapatkan pendanaan juga untuk koperasi kita untuk bantu pelajar-pelajar kita untuk buat bisnes. Cuma dengan dia mencari tanah, dia mencari untuk perladangan lah. Untuk brick pun dia boleh, kalau dia berminat, kita boleh train kan. So jadi itulah saya rasa peranan kita, pembuka jalan. Tapi pelajar-pelajar ni kena ada asas yang kita bina juga bagi mereka. Okay, Dok, terima kasih Dok. Sebelum saya teruskan sikit lagi soalan Datuk, saya mungkin takut ada yang dah boring, mungkin bukan boring, maknanya takut ada yang nak kerja Ahad ni kan. Datuk punya pembentangan memang sangat interesting, dan kalau boleh saya nak panjang lagi 2-3 jam lagi, tak apa. Sebelum saya tanya beberapa soalan akhir kepada Datuk, saya tanya Salina. Salina, kesan daripada program kesawanan Unity Fund ni, apa impact yang saya nampak? Memang Datuk lah, memang impact yang kata kan. Jadi orang berbudak berseronok, berapa ramai pelajar yang dapat kesan daripada situ. Dan saya dapat tahu ada program dipanggil satu keluarga, satu graduan. Kan, membantu para pelajar SPM ni. Kita beri duit percuma, Unity Asia beri duit percuma, beri bantuan percuma. Berapa ramai pelajar yang dapat manfaat daripada program-program kesawanan ini, dan juga membantu para pelajar masuk IPP. Walaupun mereka ni keluarga miskin, akademik tak bagus, tapi akhirnya berjaya. Boleh Salina sentuhkan sikit lah tentang pencapaian setakat ini. Okey, untuk program, saya pergi pada program kesawanan College Unity dulu Okey, untuk program kesawanan College Unity memang kita dah ada ramai peserta yang join ataupun pelajar yang join. Saya rasa lebih daripada 500 orang pelajar yang dapat manfaat. So dia punya impactnya, satu, saya nampak parent happy lah. Parent-parent di College Unity ni happy. Sebab dia tahu anak dia tak ada duit, macam mana pun anak dia boleh makan. Sebab sekali dia anak dia pergi turun ke ladang peti kasih, kita insya-Allah RM10 untuk makan malam insya-Allah dalam tangan. So satulah saya nampak memang parent happy. Dan keduanya saya nampak kebanyakan pelajar-pelajar yang join ni dia ada satu keyakinan diri. Maksudnya dia tak tahu pun dia boleh buat something macam itu, tapi bila dia lakukan dia dapat. Sebabnya dekat dalam saya punya program, saya akan minta pelajar-pelajar yang selalu hadir untuk jadi mentor kepada pelajar-pelajar yang baru hadir. Jadi saya nampak dia orang boleh ada sifat kepimpinan dekat situ. Dia orang ada yakin diri untuk mengajar orang lain pula. Sebab ada seorang pelajar saya, dia pemegang kad OKU, dia lembam lah, lebih kurang dia lembam. Dia pegang kad OKU tu.
Mula-mula dia tak yakin untuk ajar sahabat-sahabat dia yang lain ni. Tapi bila kita train dia, dia sendiri boleh. Dia mungkin dia sendiri tak sangka walaupun dia lembam, dia ada pemegang kad OKU, tapi dia sendiri boleh untuk mengajar kawan-kawan dia yang lain. Saya nampak dia satu program yang bagus sebab kita selain daripada pembelajaran di dalam bilik kuliah, kita ajar mereka sesuatu pasal kehidupan lah. Ada rasa tanggungjawab walaupun parent tak dapat bagi duit, so diorang ada rasa tanggungjawab. Saya perlu cari dana untuk saya makan misalnya. So mereka yang turun tu tidaklah semuanya yang dari golongan yang susah, tapi ramai yang ada keinginan menjadi rajin, ingin berdikari. Ya, saya nampak itulah impactnya. Dan kita buat satu program yang kita namakan Tree for Future, di mana kita panggil pelajar College Unity ni untuk menanam pokok cili api ni secara vertigasi, di mana hasilnya kita sumbangkan ke Yayasan Unity untuk kita bagi dana kepada pelajar-pelajar di sekolah yang susah. Dana tu kita gunakan untuk kita gajikan guru tuition supaya kita dapat bagi tuition percuma kepada pelajar-pelajar susah ni. Kita tahu pelajar yang tak susah ni dia orang boleh pergi sendiri, pergi tuition berbayar, tapi macam mana pula student-student yang susah ni, mak bapak tak ada duit untuk bayar tuition mereka. Jadi kita bagi tuition percuma kepada mereka. So melalui program Tree for Future ni, penanaman cili api vertigasi ni, kita gunakan dana hasil keturunan tu untuk kita salurkan ke Yayasan Unity agar kita bantu lebih ramai orang. Maksudnya manfaat daripada penanaman cili api ni, walaupun cili api tapi ramai yang mendapat manfaat daripadanya lah. Masya Allah. So daripada cili yang berapi ni, jadilah sambal bilis Izora. so maknanya tanah yang luas tu tanam cili, pelajar dapat manfaat, dapat skill kemahiran usahawan, kemudian dapat duit hasil tu juga digunakan untuk bantu pula orang lain. Betul, Doktor. Memang dahsyat. Dia punya model tu memang saya ingat kita kena bawa ke luar lah. Jadi kita boleh cadang ni kepada universiti lain supaya guna model yang sama. Jadi dia cycle of benefit tu memang Datuk sebut sebelum ni. Cycle of benefit tu sangat luas. Sangat luas. Kita luaskan manfaatnya. Saya ingat saya pernah dapat gambar. Pensyarah pun turun bawah. Betul. Pensyarah pun dapat manfaat, dapat pengalaman tanam cili sekali. Jadi saya rasa ini satu yang agak saya luar biasa, dan saya rasa hebat lah pengalaman ni. Dan saya tahu bukan senang. Dan saya tahu Datuk pun dalam senyum-senyum tu pun banyak masalah. Dia memang selalu sebut, selalu on the run, selalu tak ada telefon dalam kereta. Tak tahu bila dia balik rumah, saya tak tahu. Jadi memang susah, dan tapi ini satu yang saya nampak Datuk punya ni, dia berdepan dengan masalah tu dan cuba selesaikan masalah. Dan sebab itulah apa kita lihat, the cycle benefit tu berterusan. Orang lain dapat manfaat, yayasan dapat manfaat, Unity College dapat manfaat, dan akhirnya dia merangsang ke arah satu yang lebih baik lah. Dan pelajar keluar pun dapat manfaat. Boleh saya tahu berapa ramai pelajar yang telah yang masuk SPM ni, berapa ramai yang telah dapat manfaat daripada program Tree for Future ni, ataupun satu keluarga tu gaduhan? Berapa ramai total? Berapa ramai? Okey, untuk yang last kita buat sebelum COVID tapi tahun lepas kita tak dapat buat sebab COVID lah Okay. Sebelum COVID tu 1 tahun kita akan taja lebih kurang dalam 500 orang pelajar lah melalui program tuition, bengkelnya. Cumanya untuk tahun lepas kita fokus pada online lah, online learning. Itu pun ramai juga pelajar yang mendapat manfaat. Sebabnya kita pun ada sumbang dana untuk kita buat tuition secara online tu. Masya-Allah. Saya rasa lebih daripada 500 orang pelajar akan dapat manfaat dalam masa setahun tu, Doktor. Masya-Allah. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Ini soalan yang bukan hampir akhir lah. Sebab apa ni, saya tahu ramai yang mungkin nak tanya sikit daripada soal jawab sikit. Okey Datuk, satu benda yang saya belajar, yang banyak saya belajar Datuk ni satu lah.
Dia pergi tempat orang tak nak pergi. Dia buat bisnes orang tak nak buat bisnes tu dia buat. Satu contoh yang saya nak sebut ni akhir ni ialah bagaimana dalam video tu ialah ASEAN Mall, supermarket ASEAN Mall. Mungkin ramai dah tahu, ada yang tak tahu. Orang kata kenapa buat Patani? Masa time Datuk nak buat tu saya tahu time tu bom sana, bom sini. Orang cakap Patani ni menakutkan. Semua orang kata memang kerja gila lah. Kalau kita guna perkataan gila lah. Orang kata kan, minta maaf. Perkataan tu bukan nak gila. Memang kerja gila nak bagi tempat yang orang tak nak pergi. Tempat yang mundur. Tempat yang tidak membangun. Kacau bilau. Orang kata buatlah di Malaysia. Buat di Malaysia. Kenapa buat di Patani? Nak cari masalah ke? Ada orang kata dengan saya, dia kata, apa hal Unity Asia cari masalah? Buat di Patani. Kan? Tetapi itulah saya nak mungkin sentuh Datuk sentuh sikit peranan Universiti ASEAN Mall ni, mengapa buat di Patani dan apa kebaikan kepada usahawan kita yang sedang mendengar ni, dan juga pada graduan-graduan yang mungkin tak ada kerja kan, yang mungkin tengah cari peluang-peluang pekerjaan. Bagaimana supermarket yang besar itu di Patani itu boleh membantu to spur businesses di kalangan pelajar dan graduan kita. Datuk boleh mention secara ringkas dan supaya yang dengar ni, mungkin ada pelajar yang datang ni, ada pelajar, ada graduan pun dapat manfaat daripada kewujudan ASEAN Mall dan juga rangkaian bisnes Datuk ni. Okey, terima kasih Dr. Syed. Sebelum saya jawab tu sikit Dr. Syed, saya boleh. nak berkenaan yang Datuk kuat sikit, Sarina ada sebut. Kuat sikit, tak apa kira. Apa yang Sarina saya nak sebut sikit yang Sarina sebut tadi sangat penting. Yang dia sebutkan itu iaitu dalam College Unity kita memang menekankan kepada melahirkan keyakinan diri. Sebab kita nampak pertama orang Melayu kita ni memang kelemahan kita di situ. Berbanding dengan Arab, berbanding dengan American, berbanding dengan orang luar, kelemahan orang Melayu di situ. Dan apatah lagi student yang masuk negeri ke College Unity bukanlah student yang mendapat markah yang bagus. Dia 3 kredit. Jadi ke atas. Jadi apa yang kita buat itu memang intentionally yang Sarina sebut dia untuk supaya dia develop keyakinan. Sebab manusia ni apabila dia dah buat sesuatu, dia tanam, dia nampak hasil dia dapat lahirkan keyakinan dalam diri. I can do it. I can contribute to the society. Saya ni berguna juga. Jadi itu satu benda yang sangat penting yang Sarina sebutkan tu tadi. Itu memang antara tujuan kita buat program usahawan tersebut untuk develop keyakinan diri. Okey, kembali kepada soalan yang Doktor tanya tadi. Why, mengapa di Patani lah kan? Sebenarnya saya pergi ke Patani itu bukan memang plan daripada awal, tak ada. Bukan mimpi, tak ada. Bukan kalau mimpi, orang mimpi nak pergi Australia, bisnes di Jepun, bisnes di Eropah kan. Itu mimpi lah. Tapi bila saya pergi ke Patani itu lebih kepada apabila saya diminta untuk membantu sedikit yang program yang dibuat oleh Universiti Patani, yang mana mereka sedang membuat satu township dipanggil Madinatus Salam seluas 400 ekar. So jadi mereka sedang membuat township tersebut, tetapi kebetulan ada masalah kerana ketika itu berlaku pertukaran kerajaan. Jadi banyak berlaku yang tentera, jadi ada masalah sedikit. Jadi dia terganggu. Jadi banyak yang diminta orang lain bantu, tetapi orang takut nak pergi ke Patani. Saya kebetulan ada college di Kota Baru, College Unity Kota Baru. Jadi kebetulan itu start daripada 2016 saya mula pergi. Almost every month saya mula pergi ke Patani. Saya tak ada keluarga di Patani. Tak ada hubungan darah di Patani, hubungan Islam je lah. Jadi bila pergi di sana, satu benda yang menarik hati saya adalah the concept of township yang mereka buat. The concept of township itu adalah konsep yang menggabungkan antara konsep wakaf dan konsep komersial. Saya rasa ini adalah yang pertama di dunia lah yang dilakukan secara organised. Jadi saya agak terkejut lah bagaimana orang petani boleh fikir macam ni.
Orang Malaysia pun tak sempat nak fikir lagi macam tu, kan? Adalah fikir wakaf tapi dia lebih advanced. Jadi saya teruja nak bersama dengan mereka. Mungkin kita bukanlah hebat sangat tetapi mungkinlah menyumbang sedikit kepada kejayaan ini. Sebab bila konsep wakaf tu kalau berjaya konsep ni mungkin adalah sumbangan kita yang dapat kita lihat di akhirat nanti, kan. Jadi ini bila saya banyak kali pergi ke sana dan cuba ajak kawan-kawan daripada Malaysia, macam Dr. Syed cakap tadi lah, semua tanya, bom ada lagi tak? Itu soalannya orang tanya. Jadi semua takut nak pergi sebab takut bom, takut bahayalah, takutkan bahaya. Jadi apa yang kita fikirkan pada ketika itu, memang orang takut nak pergi. Cuma kita kena fikirkan apa yang orang menyebabkan dia berani pergi. Jadi sebab saya tengok ramai juga orang pergi ketika itu, hampir 50 orang satu hari pergi berkahwin di sana. Walaupun bom. Tapi sebab dia nak kahwin, dia pergi. Sanggup pergi, Jadi maknanya dia ada benda menarik mereka untuk pergi. Jadi kita kena fikirkan sesuatu yang menarik mereka untuk pergi. Saya tak gunakan lah yang itu. Tapi saya gunakan sebenarnya ada kekuatan yang ada pada orang Patani yang saya dapati adalah mereka ni boleh bercakap bahasa Melayu dan fasih berbahasa Thai. Jadi yang berbahasa Thai ni bukan hanya orang Thai yang berjumlah 70 juta orang, tetapi orang Laos, orang Cambodia dan juga orang Myanmar yang duduk di border dengan Thai. So saya kira lebih kurang 100 juta orang penduduk yang boleh berbahasa Thai. Ini merupakan market yang besar. Sebab itulah maknanya teori kita, kita bukan hanya pergi ke Patani, kita pergi beyond Patani. Patani is the gateway untuk kita pergi kepada Chiang Mai, Surat Thani, Krabi, Bangkok, Laos, Myanmar, even Vietnam pun. Kan, kita melalui Patani. Kerana orang Patani ni dia berada di mana-mana. Di Bangkok, di Chiang Mai, semuanya peniaga. So they have that network. Kan? Jadi itu yang kita dapati, kekuatan yang ada pada orang Patani. Jadi saya mula bercakap dengan mereka dan kita timbullah idea ASEAN Mall. ASEAN Mall, kalau tengok location Patani sebenarnya, dia memang di pusat ASEAN. Dia di tengah-tengah ASEAN. Dari segi locationnya saja. Tapi yang melebihkan lagi ialah dia boleh, orang Patani boleh dua bahasa. Dan dia boleh berbahasa Arab. Dan ramai juga orang Patani yang ada di negeri Arab. Ada 200,000 orang Patani dah 40 tahun duduk di negara Arab Saudi. Jadi ini merupakan kekuatan yang ada pada orang Patani yang kita sebelum ni tak nampak. Jadi itulah saya gunakan sebagai tarikan untuk orang datang. Itu yang kita buat pada tahun, walaupun mall kita tak siap lagi, pada tahun Julai 2019 kita dah buka sikit supermarket, dan ketika itu Timbalan Menteri Agama datang dengan Jakim, dengan dengan Mawib Antorish datang melihat apa yang kita buat di sana dan memberikan keyakinan kepada orang-orang Patani itu sendiri. Dan kita buat expo pada sebelum COVID. Pada masa itu pun kita punya ASEAN Mall pun belum siap sepenuhnya. Tapi dia memberikan keyakinan. Sekarang ni dah tak timbul masalah bom. Kerana memang bom tetap ada lagi. Tetapi macam tadi orang nak kahwin, bom ke, dia pergi juga. Kan? Ini dia melihat bisnes yang lebih besar, kan? Tak apalah bom pun, risikonya sikit. Di Indonesia pun, masa saya buat bisnes di Indonesia, Marriott di bom satu bangunan, kan? Bali pun ada bom. Kalau ikutkan bom, di mana-mana ada bom. Jadi itu yang sebenarnya
menyebabkan orang dah terbuka mata, dan alhamdulillah kita selepas COVID tu kita tutup sekejap kerana saya pun tak boleh pergi, tapi kita hanya siapkan fully completion dan alhamdulillah sekarang sudah full completion. Sebelum puasa nanti insya-Allah kita akan buka sepenuhnya dan kita sedang dalam proses nak bawa produk-produk Malaysia pergi ke sana dan juga bawa produk-produk Thailand, Laos dan Cambodia untuk datang ke Patani dan juga ke Malaysia. Jadi bagaimana kita boleh terlibat? Macam mana contoh pelajar? Di College Unity Kota Baru kita buat satu distribution center, DC, yang mana dia mengumpulkan semua produk-produk, banyak produk-produk yang boleh masuk ke Thai, kita kumpulkan di situ dulu. Jadi apabila ada di situ, pelajar-pelajar kita pun kita akan buka exposure untuk mereka menjual online produk-produk yang daripada Malaysia, mungkin Indonesia, malah produk daripada Thailand yang masuk itu kita akan masuk ke DC itu dulu sebelum pergi ke tempat-tempat lain. Jadi kita kan akan juga melibatkan pelajar kita untuk sama-sama dapat ilmu. Contohnya dia dapat satu produk, dia jadi agent pada produk tersebut, dia faham produk tersebut dan dia jual secara online. Dan dia akan belajar dari segi ilmu ni. Jadi itu yang planning yang kita buat. Jadi pelajar-pelajar akan dieksposkan. In fact, masa expo pada bulan 3 dulu, bulan 2 akhir, bulan 2, bulan 3, kita bawa pelajar. Kita expose pelajar kepada untuk membantu usahawan di sana untuk explain tentang produk. Alhamdulillah, they are very happy. So jadi itu exposure kepada mereka, international trading ni. Kita expose pada mereka international trading dan juga expose pada mereka macam mana nak menjual produk-produk yang mana produk ini adalah kita kumpulkan untuk membantu mereka untuk menjual di Kota Baru, kalau di Kota Baru lah, di Kelantan dan juga kalau di PD di PD. Cuma sekarang ni kita fokus di Kota Baru sebab distribution center kita buat di Kota Baru. So itu lebih kurang Dr. Syed apa yang kita buat. Doakanlah, maknanya projek ini, Asian Mall ini, sekarang satu lagi Asian Mall ni dia duduk di atas tanah wakaf. Dia duduk di atas tanah wakaf dan bangunan itu diinvest oleh ramai orang. Jadi bangunan itu akan di-run oleh company Thailand yang namanya Unity Group. Yang namanya Unity Group akan run selama 30 tahun. Dan kemudian selepas 30 tahun, bangunan itu akan diserahkan kepada wakaf. Tapi masih lagi Unity Group boleh managed dengan pulangan kepada wakaf akan lebih besar selepas 30 tahun. So itu merupakan projek kita dan insya-Allah doakanlah supaya ia berjaya kerana banyak manfaat dari segi pekerjaan, dari segi bisnes baru, banyak peluang. Sebenarnya ini satu peluang besar yang orang kita lupa, orang kita terlepas pandang kerana kita ditutup oleh bom. Tapi sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Malah baru ni pun ada kawan saya beritahu daripada Thailand, dia kata sudah mudah even nak hantar produk Thailand yang halal kepada Saudi sebab Saudi dah terima dah halal Thailand. So maknanya of course halal JAKIM lagi bagus. Jadi dalam plan kita pun memang untuk kita masuk ke Eropah, untuk masuk ke Saudi dan ke Arab, negara Arab melalui Patani. Sebab mereka punya network yang banyak di sana. So jadi itulah planning yang kita buat dan insyaAllah kita expose pada pelajar kita kepada ini dan usahawan-usahawan kita lah. Siapa-siapa yang ingin bersama, I think kita should make it a success. Itu saja Doktor. Apa yang dapat saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Tak habis hari tu, tak habis hari. Apa lagi? Ada sikit lagi. Okey, tak ada. Okey. Itu seronok jadi moderator tu. Dia ada kuasa sikit untuk kata belum habis lagi. Okey, satu je, last one ni. Saya sebab saya yang datang ni, yang hadir ni 28-9 orang ni, termasuk yang mendengar ni. Ramai ada daripada Kelantan, ada yang daripada Hungary pun ada.
Masya Allah. Lagi hungry datang tengok nanti tak apalah kemudian boleh ni. Depan dua Lembah Kelang dan sebagainya. Mereka nak mereka tahu dah Datuk cakap tu ada perkara yang Unity Asia Mall boleh mainkan peranan untuk bantu mereka kan. So what they need to do, apa yang mereka perlu buat sekarang lepas dengar Datuk cakap ni kan. Mereka sesuatu tu mereka rasa apa aku nak buat sekarang. Apa yang Datuk boleh offer kepada mereka ni sekarang ni, selepas ni apa yang mereka nak buat dengan Unity Asia, dengan Asia Mall, produk-produk yang mereka ada ni, apa yang mereka nak boleh buat. Jadi mungkin Datuk boleh sentuh sikit lah. Okey. Jika mereka ada produk, so maknanya kita boleh bantu mereka untuk buat test market. Test marketkan produk sama ada masuk tidak produk tersebut boleh masuk ke sana. Macam kita buat test market dengan Atera. Kita dah buat pada tahun 2018, 19 kita started dengan Atera. Atera ni adalah Atera ni permainan produk apa? Produk yang mengajar bagaimana mengajar menggunakan permainan. Okey. Produk ini asalnya adalah produk seorang daripada satu syarikat Datuk Razi yang mana kita bekerjasama dengan Unity, kita bangunkan dia punya metodologi pengajaran menggunakan Atera dan kita test that one untuk market di Thailand. Sebenarnya dia lagi susah sebab kalau makanan lagi mudah. Ini nak mengajar, nak menjual cara mengajar ni sebenarnya lagi susah pada orang Thailand. Tetapi alhamdulillah dia mendapat penerima yang sangat baik. Cuma COVID je kita tak boleh nak sempat properly train kita punya team dekat sana. Dulu kita buat train diorang tapi kita dengan kita sekali kan. Tapi ini maknanya menunjukkan bahawa siapa yang ada produk, whatever produk lah, kita boleh bincang yang mana kita study bahawa market produk itu boleh masuk market sana. Dan apabila boleh masuk market sana, kita bincang dengan lebih detail lah macam mana cara kita nak masuk kan. Ada yang baru ni yang datang juga untuk produk saja, ada yang dia dah ada sistem sales dia yang dibuat di sini yang nak bawa ke sana. So kita akan boleh bincang. Bagi yang ada produk lah, tu satu. So bagi yang ada bisnes lain, contohnya mereka yang bidang tourism, potensial sangat besar. Sebab memang di sana ini memang pantai cantik, banyak tempat-tempat sejarah, banyak tempat-tempat yang menarik, yang memang kalau ikut dari sejarah, dia lebih tua daripada Melaka. Jadi memang itu sedang dalam diperbaiki lah dari sudut apa panggil itu knowledge bukunya kan. Tapi memang benda tu ada. Jadi siapa yang dalam bidang tourism boleh terlibat, membawa orang ke sana dan boleh networking dengan orang sana, kita boleh kenalkan dengan orang sana. Dan siapa yang bidang pertanian pun boleh kan. Pertanian tanah serta banyak lagi yang boleh dibuat kerjasama. Even bidang manufacturing. In fact, for your information, orang dalam tempat tersebut, dalam Madinatul Salam tu, township tersebut, kita ada propose lebih kurang dalam 10 hektar tanah untuk buat halal wakaf industri. So itu kita telah submit melalui Madinatul Salam melalui kepada Kuwait, pada kerajaan Kuwait, dan katanya kerajaan Kuwait dah setujulah untuk fund dengan equipment sekali. Jadi bila kita buat sekali dengan equipment sampai semua tu, jadi kita boleh bantu orang yang punya produk untuk buat produk di situ dengan lebih murah kan. So jadi itu pun boleh terlibat. Dan untuk initially ni mungkin boleh terlibat sama dalam kita ada buka juga siapa yang nak ambil saham kan dalam Asia Mall ini, boleh untuk bersama-sama dengan kita. Sebab pertamanya kita bersama membangunkan satu produk dunia akhirat. Produk yang pertama saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, dia wakaf ni kita dapat dunia dan kita dapat ke akhirat.
Lepas tu bukan hanya itu, dia yang pertama di dunia ni. Hmm. Jadi kalau orang ikut lepas pada tu, kita pun akan dapat pahala ikut. Orang ikut. Kan macam hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru ma amila bih. Siapa yang buat satu benda yang baru dan orang ikut dapat manfaat, kan? And then dia akan dapat pahala sampai bila-bila. Jadi ini satu benda yang saya rasa dah ramai orang nak tahu dan ramai orang tengok akan ikut dari sudut projek ini, projek wakaf pelaburan. Kalau di Malaysia dia ada wakaf tunai yang mana orang banyak bagi duit tunai kepada Majlis Agama Islam. Kemudian dia dah ada pulangan, tapi pulangan dia bagi kepada Majlis Agama Islam. Tetapi ini kita buat tanah tu landowner akan dapat juga daripada keuntungan, tetapi investor pun akan dapat juga sebagai dividen. Ada juga investor yang nak bagikan kembali, itu bergantung pada investor. Tapi dia boleh dapat juga pulangan daripada perniagaan. Dia dapat dunia, dia dapat membantu projek wakaf ini, dapat akhirat. So itu kalau nak put as a start, boleh masuk itu dulu, and then kita boleh continue bersama dengan projek ini dan seterusnya. Even orang yang dalam bidang construction pun kita boleh terlibat dalam perumahan di sebelah itu. Sebab selepas sekarang ni sudah ada lebih kurang 150 unit rumah. Tapi selepas Mall ni siap, kita bercadang nak buat lebih banyak rumah di situ. Dan rumah tu saya cadang pada dia orang buat rumah strata title. Bukan landed. Landed pun ada. Sebab landed orang luar tak boleh beli. Kalau strata title ni orang Malaysia boleh beli atas nama orang Malaysia. Dia kalau ke undang-undang Thailand. Jadi insya-Allah maknanya dia akan lebih besar. Kontraktor boleh terlibat, developer pun boleh terlibat. Tourism banyaklah, saya ingat dia punya peluang bisnes itu, dan at the same time kita membantu menaikkan ekonomi orang-orang sana. Terima kasih Dato'. So, banyaklah peluang tu. Saya memang sengaja tanya soalan tu di peringkat akhir supaya yang mendengar tu dapat manfaat selain pada ilmu yang Dato' dah beritahu tentang produk-produk dan juga bisnes yang Dato' buat untuk 17 syarikat tu. At least dia rasa ada manfaat lagi. Mereka boleh dapat maklumat bagaimana mereka boleh dapat satu bentuk perniagaan, satu aktiviti yang boleh membantu mereka. Kerana COVID ni, yalah, kita pun rasa tak selesa kan. Jadi dengan adanya cadangan Dato' ni untuk bantu usahawan dan juga graduan dan juga pelajar ni, mereka ada harapan lah. Dia kata at the end of the tunnel ada light at the end of the tunnel kan. Walaupun memang kena kerja lebih daripada itu lagi, tapi ada harapan. There's hope untuk kita dapatkan manfaat dengan adanya kumpulan syarikat Unitasia ni, aktiviti dan bisnes yang boleh bantu mereka lah. So mungkin lepas ni yang hadir ni bolehlah kontak kumpulan Unitasia, produk-produk yang ada tu boleh dapat nasihat, dan saya tahu ada juga di situ ada program untuk beri nasihat kepada usahawan dan graduan kita untuk majukan produk mereka dan bisnes mereka lah. Okey. Jadi saya rasa mungkin ada soalan. Saya rasa saya tak mau nak tinggalkan ataupun hentikan buat bicara ni tanpa soalan lah. Kalau ada soalan boleh beritahu, tak payah guna chat, mana saya rasa kita terbuka begitu. Siapa nak bertanya boleh bertanya. Siapa nak mulakan? Zaidi ke? Putri ke? Farhani ke? Farahani? Siapa lagi ni? Ramlan lagi ni, saya tak dapat sebut. Fahim. Tak tahu senarai dekat mana. Ni. Prof. Ya. Assalamualaikum Prof. Zaidi. Siapa? Saya Numan. Numan. Okey. Ya, Numan. Apa dia ni, ada orang tanya ni, apa dia ni tertarik dengan sambal. Mungkin Kak Lina boleh bagi tahu kat mana nak order sambal ke? Sambal. Sambal berapi. Cari kat mana? Okey, sekarang ni sambal kita sekarang pun dah dijual di Shopee. Dekat Shopee pun ada. Siapa yang biasa guna aplikasi Shopee,
Kalau yang tak biasa guna aplikasi Shopee tu boleh order pada Nukman pun boleh. Oh, ya ke? Alah. Walaupun dengar-dengarnya ejen. Muhammad pun jual sambal lah. Boleh. Ataupun nanti Salina bagi dekat ruangan komen boleh bagi link. Okey, nanti kita bagi Shopee dekat tu. ruangan komen. WhatsApp yang boleh dihubungi lah. Satu Ada lagi soalan lain? kalau yang pasal buku Jamal tu kita dah tak jual dah, habis dah stok, tapi adalah dengan saya ni ada lagi beberapa belas lah. Limited lah jadinya. Jadi siapa yang tak ada lagi kalau nak boleh PM saya lah. PM tu macam mana? Ada phone number nak PM ke tak ada? Ada phone number nak PM macam mana tu? PM dekat nombor kosong. Saya tulis nombor saya dekat website dekat dekat ni chat ni boleh chat ni boleh kan? Boleh. Doktor, mungkin saya tambah sikit. Kita alhamdulillah ada, insyaAllah akan ada produk baru. Okey. Yang kita panggil Unimosi online learning platform. That online learning platform tu kita akan lancar tak lama lagi ni. Okey. Dan in fact buku ni pun ada dalam online platform tu juga. Jadi boleh go through, dia ada video-video berkenaan dengan ni. Kita akan masukkan melalui online platform tu lah. Ini produk terbaru Unity ya. Another product COVID lah. Masya Allah. Sambal COVID pun ada produk juga. Macam sambal berapi pun COVID. Ini pun online platform ni pun lahir akibat COVID. Itu kita manfaat COVID tu. Jadi mudah-mudahan kesihatan kita terjaga, kita tidak sakit, tapi bersama kita menggunakan kreativiti kita untuk maju ke depan dengan bisnes yang baru, insya-Allah. Ada soalan lain? Yang lain ada soalan? Jangan risau. Siapa ada soalan? Yang ada tanya, jangan malu. Ya, okey. Boleh tanya? Right, Assalamualaikum Datuk Jamal. Berkenaan ya, saya ada satu soalan. Berkenaan startup. Okey. Seperti Datuk ada sebut tadi yang orang muda sekarang sebenarnya lagi banyak idea, lagi lebih kreatif. Okey, tapi disebabkan usia tu kebanyakan anak muda ni diorang tak ada dana yang mencukupi untuk start apa-apa bisnes. So, apa pandangan Datuk berkenaan memulakan sesuatu bisnes atau startup dengan mencari funding luar berbanding mencari menggunakan fund sendiri? Untuk bagaimana nak mulakan bisnes dengan funding ya? Okey. Adakah funding yang mana kita boleh dapat funding untuk buat bisnes? Okey. Terima kasih. Siapa yang bertanya nama tadi? Farahani. Farahani. Soalan yang bagus. Memang itu biasanya permasalahan lah daripada yang dihadapi oleh orang muda yang nak start berniaga ni. Modal kan. Cuma sebelum saya pergi pada modal tu, orang muda kalau boleh cuba buat bisnes yang pertama bermodal yang kurang. To start business. Contohnya menggunakan produk orang lain. Kita tolong marketkan. Kan itu salah satu cara lah. Kemudian even kalau vertigasi itu kita mungkin menjual, belajar ilmu tu, kita tak semestinya buat projek itu. Kita menjual, kita buat tanam benih, kemudian jual. Jadi cepat-cepat dapat hasil. Dan banyak lagi benda-benda yang boleh dijual. Boleh tanya Sarina, bisnes daripada vertigasi ni bukan hanya nak jual hasil cili tu, tapi bisnes sampingan, nak membantu orang yang ada duit pun dia boleh dapat income. Itu contoh. Tetapi dari segi nak dapatkan income ni, bila kita nak besarkan lagi kan, memang patutlah kita cari fund daripada tempat lain. Cuma biasanya tempat lain ni ataupun dia nak tengok experience kita kan. Apa yang kita dah buat, kalau kita belum start lagi kan, biasanya dia orang akan lebih skeptical kan.
Secara umumnya macam tu. Apatah lagi kepada bank kan. So biasanya dia orang pergi, okey kita dah buat sikit, kita nak besarkan lagi. So anak muda kena start do something. Kata dah start do business, then I need some extra fund untuk besarkan bisnes kita. Itu akan lagi mudah untuk dapat funding daripada kita start daripada zero kan. Jadi kita dah ada kemahiran, we have done it, kita belajar, kita nak buat. Itu satu benda yang saya rasa kita kena faham. Dari segi source of fund tu, macam saya sebut tadi, this year bank rakyat saya rasa dah launch, at least RM5,000 dia boleh fund kepada orang yang secara qardu hasan, maknanya tak ada keuntungan dia ambil untuk orang buat bisnes. RM5,000 ni dah boleh start, bertanya Farhana, dah boleh start dah projek fertigasi. Cuma mungkin tak ada RPH lah, tak ada rumah pelindung hujan lah. Tapi untuk start fertigasi tu dah boleh dah dengan RM5,000. Kalau ada RM10,000 ke RM15,000 cantik lah kan. Tapi RM5,000 pun dah boleh mulakan projek fertigasi ni. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian selain pada itu banyak agensi-agensi kerajaan yang banyak membantu. Sekarang ni banyak agensi-agensi kerajaan yang support lah, yang support bisnes anak-anak muda. Even macam SME Corp kan. MEDEC sendiri, MEDEC tu Ministry of Entrepreneurship kan, pun dia banyak nak support. So you can get fund daripada sana. Tapi yang bagusnya maknanya kalau you tie dengan orang yang dah ada experience, you buat sebahagian daripada apa yang dia buat kan. Gunakan dia orang punya track record kan untuk bina you punya bisnes. Agak menjawab lah. Farhani, okey. Oh dia ni, okey tak apa. Betul tu kita ada ya. Farhani? Okey ke? Okey, ada agensi ada banyak agensi di luar sana. Hello? yang memang macam Datuk kata memang banyak yang menyediakan dana macam MTVC, Cradle, Tekun. Cuma dia nak macam Datuk kata lah, dia nak kita mulakan dulu sikit, mula nampak memang kita ni ada kesungguhan. Lepas tu kita pergi pitching, dia akan beri tarikh untuk kita buat pitching. Dan nampak okey bagus, dia akan beri dana pada kita. Kan? Macam anak saya pun dapatlah, dia dapat daripada Tekun 500,000 dia dapat. Sebab dia punya produk tu kan. So dia bentang dia punya proposal kepada Tekun dan dapat. Kan? MTDC pun sama, ada beri dana. So peluang tu banyaklah. Once kita start tunjuk inisiatif kita, saya yakin pihak agensi kerajaan akan membantulah. Macam Datuk kata, bank rakyat pun sediakan dana tersebut lah. So boleh Farah ni. Okey. Terima kasih Datuk. Okey Datuk. Yang lain ada soalan lain? Ada lagi soalan? Komen ke? Komen ke? Cadangan ke? Rasa ramai juga ni. Yang hadir ni mungkin ada pandangan kan. Jadi kalau ada kita boleh entertain lah, tak masalah. Ya, ataupun malu-malu ke. Rasa kita tak perlu malu sebab kita memang nak bantu lah. Syarikat Unity memang hadir untuk membantu. Sebab tu saya nampak banyak pelajar graduan semua dapat manfaat daripada syarikat Unity Asia lah. So ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa, kita boleh gulung buat bicara ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kita screenshot, kita selfie. Boleh? Wifi. Macam mana selfie? Siapa yang nak masuk dalam gambar tu bolehlah buka kamera untuk kita screenshot lah. Image ni. Okey, boleh macam ni buat selfie sikit.
Kalau siapa Saya tak- yang nak boleh buka kamera, saya screenshot. Zaidi. Okey, boleh buat Okey, Ni tak. Nokman. Alright, kejap. Okey, kejap. Okey, ada nak buka lagi tak ada? Okey, 1, 2. Okey, sekali lagi. 1, 2. 1, 2. Okey, dah. Okey, terima kasih Datuk. Datuk, akhir sekali Datuk menggulung Cik Aidil biasa pun ada. Cik Aidil ada soalan tak ada? Ada soalan ke? Tak ada Okey. Yang tadi tak ada. Tadi ada soalan akhir tak ada Tak ada doktor. Tak ada Okey. Prof. Okey. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Tapi sebelum tu yang akhir sekali saya nak dapat Datuk berikan satu semangat lah. Semangat. Dalam keadaan kita ni, dalam keadaan ni letih sikit, kurang motivasi sebagainya. Semangat kepada mereka yang di luar sana. Kita akan, kita buat rekod, kita akan masuk dalam Facebook semua. Daripada yang ada ni, apa saranan Datuk kepada yang di luar sana menghadapi COVID dan keadaan begini, tekanan sebagainya, kita Datuk berikan motivasi dan semangat sikit pada kami lah. Boleh Datuk kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ni, pertamanya, terima kasih kepada Dr. Syed semua beri peluang saya untuk sharing lah kan. Apa ni, bila sharing ni kita pun belajar juga kan. Satu benda yang perkara yang saya rasa kita perlu ada dalam kita nak menangani. Datuk boleh kuat sikit Datuk? Boleh kuat sikit? Okey, sorry. Satu, dalam kita nak menangani kegawatan ini, yang kegawatan yang kita hadapi sekarang ni dengan COVID-nya, dengan apa semua kan. So, apa yang perlu ialah bagi kita, yang pertamanya, kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena selalu berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia sajalah yang sebenarnya yang boleh memberi apa yang kita nak. So kalau apa ni dia nak mudahkanlah insya-Allah. Bila benar akan berlaku dengan mudah. So satu benda yang penting kita ada apa ni hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa ini adalah cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. This is test from Allah Subhanahu Wa Taala, nak menguji kekuatan kita, kesabaran kita, ketabahan kita. Dan Allah tidak zalim. Dia bagi ni, dia ada jalan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa. Kadang-kadang jalan tu sebenarnya lebih baik daripada jalan yang kita dah buat selama ni. Kita tak nampak. Bila Allah bagikan ini, kita kena fikir. Gunakan kreativiti kita. Gunakan networking kita. Berbincang. Macam kita buat sekarang ni. Dapat idea. Sebenarnya idea yang datang tu, sebenarnya ialah macam contoh saya bagi sambal berapi tadi tu kan. Saya pun tak sangka. Staff saya semua dia duduk come up ini. Okay, kita buat macam ni. Kalau tidak susah kita. So they come up with something. Ini semua bukan idea daripada saya, itu daripada staff. So dia orang yang come up with that idea. Jadi macam idea untuk buat online learning, itu idea kalau dulu kita tak pernah nak fikir. Tak pernah nak fikir pun. Bila jadi COVID ni kita fikir sebenarnya potential untuk online learning lagi besar. Maknanya sebab apa? Market kita satu dunia. Bukan dulu market kita Malaysia saja kan. Jadi sesiapa yang ada contohnya ilmu, dia boleh videokan, dia boleh buat dalam bentuk menarik dan dia boleh jual satu dunia ilmu tu. Maknanya berapa bilion orang kalau video tu menarik, berapa bilion orang kan yang boleh jadi dia punya market. Jadi dulu tak pernah terfikir. Jadi bila dia laku, masya-Allah. Maknanya ini boleh dilakukan dan dia membuka lebih banyak peluang bisnes pula. Jadi seperti yang dia kata, kadang-kadang Allah bagi ni, kalau kita kena fikirkan mesti ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan. Kita kena yakin tu. Tapi usaha kita ialah mencarilah apa dia. Kan? Mencari dan terus mencari, berbincang, berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk buka idea. Kadang-kadang idea itu Allah bagi, idea itu daripada Allah.
Allah yang bagi idea tu sebenarnya, kan? Cuma kita kadang-kadang tak perasan. Kita tak perasan. Idea kadang kita pernah ada satu idea dari yang datang daripada orang yang memang kita kata memang kalau orang lain tak nak terima lah, kan? Tapi orang yang macam ni pun dia boleh bagi idea yang bagus kepada kita. Jadi itu Allah SWT tunjuk banyak kadang-kadang kita yang tak perasan. Jadi kita kena lebih vigilant, melihat pada keadaan. Itu yang saya sebut tadi, yang 3 perkara tadi kan. Keupayaan dan keberanian untuk memahami situasi sekarang. Apa peluang-peluang yang ada, kita kena lihat, faham apa, fikirkan. Kemudian kita keupayaan dan keberanian untuk berubah. Kita kena patut berubah. Kadang-kadang kita masalah, kadang-kadang kita rasa dah comfort dengan malas nak berubah. Kan? Kita kena berubah. Ilmu kita kena bertambah. Kemahiran kita kena bertambah. Kan? Yang kita kena develop. Sentiasa belajar. Dan kemudian last sekali, berani tadi, apa ni, keupayaan dan berani untuk mencuba. Dan ingatlah bahawa kegagalan itu bukanlah the end of the world. Kan? Kegagalan adalah another steps to kejayaan. So, saya rasa itu saja kot. Saya rasa Dr. Syed kata kata-kata semangat. InsyaAllah kita sama-sama berusaha dan sentiasa minta dengan Allah, dan mungkin kita satu lagi sentiasa berdoa untuk sama-sama kita. Kita doa untuk kawan-kawan kita, kita doa supaya kawan-kawan kita pun dapat menghadapinya. Kan kata hadis, kalau kita doa pada orang, malaikat doa untuk kita juga. Kan? Jadi itu kita amalkan, itu kita doa untuk kawan-kawan yang dalam bisnes juga supaya mereka boleh berjaya, kita bantu dia. Dan mungkin Allah SWT akan membantu kita juga dalam dalam apa yang kita lalui ini. Itu sajalah Doktor yang sikit daripada saya ni. Terima kasih banyak Doktor beri peluang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Jamal atas kesudian untuk meluangkan waktu. Saya tak boleh bayangkan dengan Datuk Jamal syarikat ni nak beri masa kepada kami ni memang sangat betul lah. Saya rasa seronok dan saya rasa bangga Datuk beri ruang kepada saya untuk rumah Datuk dan juga menjemput rakan-rakan lain untuk bermanfaat daripada apa yang Datuk sampaikan. Masuk juga Puan Salimah di atas kesubuhan dan juga kesediaan untuk kongsi pengalaman, dan juga Datuk pengalaman yang sangat bermanfaat pada kami semua. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi temu bual atau bual bicara ini pada masa akan datang, dan insya-Allah kita akan bersama kongsi pengalaman dan ilmu ini untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beri manfaat pada kita semua. Terima kasih banyak dan kita akhiri tasbih kafarah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tok. Saya datang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you.